Ya, boleh 40 minit saja. Kita sebut tadi, video tadi Faham boleh nampak macam mana tadi kita ada grinder dan juga workpiece. Boleh nampak kan? Halo, halo, halo. Nampak Sir. Nampak. Boleh faham Nampak. Okey. Ni tadi. Right? Jadi proses grinding ni dia memang tepat tau dimensi dia sebab dia potong sikit-sikit. Ya? Oh. Okey. Stop. Sekejap. Okey. Okey, jadi ini adalah jenis-jenis abrasif. Kita ada conventional abrasif. Conventional abrasif ni macam kertas pasir itulah kan. Kita ada super abrasif. Super abrasif ni macam cubic boron nitride. Ini adalah material untuk super abrasif. Okey. Kemudian dalam abrasif ni kita ada suatu term kita panggil friability. Siapa yang ni bercakap? Mahalashmi. Ya saya. Daripada awak ni begini. Apa Sir? Okey, dah okey. Yang macam Dah okey. okey. Kita ada friability. Friability ni adalah ability of abrasive grains to fracture into small pieces. Ya, kita punya abrasive tu kita nak supaya dia boleh pecah. Ya, kalau dia senang pecah lagi bagus. Tapi kebolehan untuk abrasive grains tu untuk pecah kita panggil friability. Ya, lagi senang pecah, lagi tinggi nilai friability. Kenapa kita nak grains tu pecah? Sebab apa? Bila dia pecah, kita akan dapat edge yang tajam, yang baru. Ya, so korang bayangkan macam batu pecah, jadi bila batu tu pecah kita ada edge yang tajam kan? Ya. Jadi abrasive grain tu kita nak supaya senang pecah. Alright? Okay, ini awak boleh baca sendiri. Okay, jadi abrasive ni dia small, ya, compared to the size of the cutting tools dan juga inserts yang lain lah. Ya. Jadi abrasive grain ni dia small dan dia ada sharp edges dan dia remove small quantity saja. Bagi setiap kali untuk satu abrasive tu lah, ya, kita boleh dapat very fine surface finish, very fine dimensional accuracy. Ya. Size of the grain kita panggil grid number. Ya. The smaller the grain size, the larger the grid number. Okey, jadi grain number yang besar tu menandakan kita punya grain untuk abrasive tu kecil. Ya. Okay. Kita ada 18 partisipan sekarang ada 18 partisipan. Okey. Okay, alright. Ini semua awak boleh baca sendiri. Okay, each abrasive grain removes only a very small amount of material at a time. Ya, jadi dia buang sikit-sikit je. Ya. High rates of material removal can be achieved when large number of the grains act together. Ya, so ini yang kita tengok dalam video tadi kan. Ini kita punya grinding wheel, ini kita punya workpiece. Ya. So kat tepi grinding wheel ni, kat perimeter dia ni ada kita punya abrasive. Ya, jadi dia akan memotong sama macam proses plane milling tadi. Ini adalah kawasan yang kita dah potong, ini adalah kawasan yang belum kita potong. Alright?
Jadi pada grinding wheel ni kita ada kita punya grain. So awak bayangkan ini kita punya wheel yang besar lah, ya. Dan dalam dia ada kita punya grain yang macam ni. Setiap grain ni kita ada ikatan antara satu sama lain. Ada bond lah, ya. Dan grain ni kita nak supaya dia senang pecah. Iaitu sifat friability tadi yang saya sebut tadi kan. Ya. Sebab apa? Bila dia pecah kita akan dapat edge yang tajam yang baru. Ya. So kita nak supaya dia boleh pecah, ya, dan ini jenis wear dia. Ya. Grain ni kalau dia dah tumpul, dia akan jadi rata macam ni lah. Dia dah tak tajam. Kita panggil dia sebagai atricious wear, right? Okay. Ini semua awak boleh baca sendiri. Jenis-jenis wheel. Okey. Ini adalah proses grinding tadi. Ya. Jadi untuk bentuk cutting bagi abrasive ni dia lain sikit. Ya. Ini adalah kita punya grain. Ya. Dan ini adalah kita punya chip. Ya. Jadi grain ni akan bergerak ke kiri. Ini adalah kita punya kawasan yang boleh dipotong. Ini adalah workpiece yang dah dipotong. Jadi untuk grain ni, dia punya cutting angle dia adalah negatif. Dia ke kiri. Dia tak sama macam cutting untuk yang kita belajar minggu lepas mesin ni kan. Kalau mesin ni cutting dia macam ni kan. Nampak tak? Ya. Kalau untuk grain cutting dia jadi macam ni. Ya. Dia punya angle dia adalah positif. Dia punya nilai alpha ni positif. So dia tak sama macam cutting two dimensional cutting yang kita belajar minggu lepas. Right? Okay, ini grinding force awak boleh baca. Dan juga ni pengiraan dia. Ini semua kalau awak baca sendiri awak boleh faham lah. Ini berkenaan dengan atricious grain wear yang saya sebut tadi. Okay, dalam proses grinding kita ada beberapa term lagi, iaitu kita ada dressing, truing and shaping of the grinding wheels. Sebab apa? Kita punya grinding wheel tu dia akan tumpul dan juga kadang-kadang dia punya bulat dia tu tak betul-betul bulat. Ya, mungkin ada defect ke apa. Jadi kita kena buat proses ni, ya, dressing, truing dan juga shaping. Ya. Proses dressing ni ada dua, iaitu conditioning dan juga truing. Ya. Dressing ni kita buat untuk dull wheels. Ya. Grinding wheel yang dah tumpul, ya, ataupun bila wheel tu dah loaded. Ya, loaded ni macam mana? Kalau kita memotong, chip dia tu masuk ke dalam kita punya grinding wheel. Jadi grinding wheel tu jadi penuh dengan chip. Itu kita panggil dia loaded. Ya, the porosities on the wheel become filled with chips. Ya, jadi semua tu kita kena buat conditioning. Ya. Dan kalau kita tak buat dressing, dia akan affect kita punya grinding force dan juga workpiece surface finish. Ya. Dan grinding wheels ni kita boleh juga buat proses shaping mengikut bentuk workpiece yang kita nak. Ya, jadi kita punya grinding wheels tu tak semestinya bulat lah. Ya, kita boleh shape dia mengikut bentuk workpiece. So ini adalah proses dressing ataupun truing. Ya. Ini adalah dressing. Dia ada kita panggil ini dressing tool, ya, untuk membetulkan permukaan grinding wheel. Ya. Dressing tool ni ada macam-macam lah. Dia ada yang boleh kita buat angle macam ni, ya, ataupun kita buat shaping macam ni. Ya.
Alright. Okey, jadi beberapa jenis grinding proses ya, yang dalam video yang saya sebut tadi, yang tunjuk tadi itu kita panggil surface grinding. Right? Surface grinding ni dia macam surface grinding ni dia macam plane milling yang kita belajar tadi lah. Itu surface grinding. Ya, dia involve grinding of flat surface. Ya, jadi workpiece tu secured on a magnetic chuck attached on the work table of the grinder. Ya, jadi workpiece tu kita letak atas table. Biasanya kita ikat dia menggunakan magnet. Ya. Jadi kita lakukan dia ada boleh traverse grinding ataupun plunge grinding. Traverse grinding ni dia bergerak kiri kanan lah. Traverse grinding. Traverse grinding ni jadi table akan reciprocate longitudinally. Ya, dia akan bergerak ke kiri dan ke kanan. Lepas tu kita fed dia secara lateral, dia akan bergerak masuk keluar. Ya. Plunge grinding ni wheel tu dia akan masuk ke dalam. So dia akan plunge. Itu plunge grinding. Right? Ini surface grinding tadi yang macam dalam video tadi kan. Ini workpiece dan juga ini wheel. Ini adalah plunge grinding yang B ni. Jadi plunge grinding untuk plunge lah, untuk buat slot ya. Grinding juga kita boleh buat secara vertical macam ni. Macam face milling. Okay, ini adalah mesin untuk proses grinding macam dalam video tadi. So kita punya grinding wheel kat sini, ya. Kemudian ini adalah workpiece kita. Kita letak atas kita punya apa ni, work table, ya. Work table ni terletak di atas saddle, ya. Dan bawah sekali ni bed lah, ya. Jadi work table ni boleh bergerak ke kiri dan ke kanan ataupun boleh bergerak masuk keluar masuk, right? Dan juga kita punya grinding wheel ni boleh naik turun lah. Alright. Dan kita ada proses-proses grinding yang lain lah, macam cylindrical grinding dan yang lain-lain. Boleh baca internal grinding pun ada. Centerless grinding pun ada. Centerless grinding dia macam ni. Ya, ini adalah kita punya workpiece. Ya, kita punya grinding wheel kat sini. Dan ini regulating wheel. Dan workpiece kita ni terletak di atas work rest blade. Ini kita panggil centerless grinding. Okay, yang lain-lainnya awak boleh baca. Grinding fluids, settle, ini defect lah. Ya. Design consideration pun awak boleh baca. Ini semua adalah straightforward. Awak boleh baca dan awak boleh faham lah. Ya. Okey, jadi itu saja berkenaan dengan kita punya proses abrasive grinding, right? Dan siapa dia nak chat ni? Rindu nak minum Pepsi Black. Oh iyalah. Apa benda